Tetapi kita kena ingat juga, saya rasa kerajaan perlu untuk meneliti balik. Sebab hari ini sudah terbukti pasukan petugas khas telah pun mendedahkan bahawa ketua hakim negara, baik yang lama, begitu juga ketua hakim negara sekarang, dilantik secara tidak sah. Sebab kedua-dua mereka bukan dilantik oleh Jack. Sama juga dengan bila Tun Raus yang masih dalam kontrak dipaksa untuk meletakkan jawatan zaman Mahdi, dan digantikan oleh Richard Malanjut. Pelantikan Richard Malanjut sebenarnya Jack mencadangkan Datuk Seri Azhar, tetapi Tommy Thomas yang mencadangkan Richard Malanjut. Ini salah dari segi sudut undang-undang. Pelantikan ketua hakim negara, ketua hakim Mahkamah Besar Melaya, ketua hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, ianya perlu melalui cadangan daripada Jack. Dan bila Tun Dr. Mahathir tidak bersetuju, sewajarnya Tun Dr. Mahathir meminta nama lain daripada Jack. Tetapi dia tidak meminta nama daripada Jack. Dia meminta cadangan daripada Tommy Thomas. Dan Tommy Thomas punya cadangan diangkat untuk dilantik sebagai ketua hakim negara. Ini bukan saya cakap, ini apa yang diperkatakan oleh Tommy Thomas dalam bukunya Justice in Wilderness. Dan dalam buku dia mengesahkan bahawa ketua hakim negara sekarang ini juga cadangan beliau. Walaupun kita tahu bahawa ketua hakim negara hari ini mempunyai kontrak lagi 2 tahun. Tetapi bagi saya, jika kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim serius dalam soal reformasi institusi, perlantikan semua hakim yang dibuat tidak melalui Jack harus digugurkan. Perlantikan semua hakim yang dibuat tidak melalui cadangan daripada Judicial Appointment Commission sewajarnya digugurkan dan kembali kepada paksi undang-undang meminta nama daripada Jack untuk mencadangkan siapa ketua hakim negara, siapa ketua hakim Mahkamah Besar Melaya, ketua hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, ketua hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Perlu disiasat semua sekali ini. Tidak boleh dibiarkan sesuka hati. Kalau nak betul-betul, sebab sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dia firm dalam soal mereformasi badan. Dia telah tubuhkan sebuah jabatan, kementerian, dia di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi dia ada Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi. So kalau nak reformasi institusi ini, tidak boleh lagi ada pemegang-pemegang jawatan yang dilantik secara tidak mengikut lunas undang-undang. Tak sah. Tak sah. So, kena betulkan yang ini dulu sebelum kita reform perkara-perkara yang lain. Pelantikan ketua hakim negara hari ini jelas bercanggah dari segi undang-undang kerana bukan cadangan daripada Jack, cadangan daripada Tommy Thomas. Hakim-hakim yang dilantik ke Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi yang bukan daripada Jack perlu dikenal pasti.
Tetapi kalau Jack merasakan bahawa Tengku Maimun layak untuk dicadangkan sebagai Ketua Hakim Negara, maka tak ada masalah, cadangkanlah. Yang penting mesti mengikut lunas undang-undang. Cadangan itu mesti datang daripada Jack. Ini kena jelas. Selepas terbukti banyak pendakwaan terpilih dilakukan oleh bekas Peguam Negara untuk langkah pertama tu untuk reformasi apa cadangan itu? Saya sudah pun mencadangkan. Cadangan saya yang pertama, langkah pertama ialah memastikan bahawa perlantikan Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak, semua hakim-hakim Mahkamah Persekutuan, Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi. Begitu juga dengan magistrat, kalau ianya tertaluk di bawah bidang kuasa cadangan Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman, ianya perlu dibuat. Ini kena betulkan dulu sebab dah ada bukti. Benda ni kalau belum disiasat lain cerita. Sudah disiasat oleh pasukan petugas khas, maka kena betulkan yang ni. Kalau dirasakan Tengku Maimun ni layak untuk jadi Ketua Hakim Negara, Jack boleh mencadangkan. Tetapi mesti betulkan balik. Ini benda yang paling betul dilakukan oleh kerajaan baru ni, sebelum melakukan reformasi institusi yang lain. Ini perlu dilakukan dulu. So, kalau katakan Perdana Menteri atau Menteri yang berkenaan untuk reformasikan institusi kehakiman itu, maknanya kalau dia hakim yang sedia ada ni perlu disiasat, kalau didapati bersalah ditendang terus ni ataupun minta Jack timbangkan semula nama-nama ni untuk kekal sebagai. Kita tak boleh bagi cadangan. Kalau kita yang bagi cadangan, kita buat kesilapan yang sama dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir. Kesilapan Tun Dr. Mahathir, dia mendapat nasihat daripada orang yang salah. Peguam negara tidak ada kuasa untuk memberikan cadangan kepada Tun Dr. Mahathir untuk melantik hakim-hakim. Sebab mengikut Perlembagaan Persekutuan, perlantikan Ketua Hakim Negara dan hakim-hakim yang saya sebut tadi panjang lebar mesti dibuat atas cadangan daripada Jack. Bila Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman bagi cadangan kepada Perdana Menteri bersetuju dengan nama-nama itu, Perdana Menteri mencadangkan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong dan Tuanku melantik. Kalau ada nama yang dia tak setuju, dia boleh minta cadangan lain. Bukan dia boleh tanya orang lain yang tidak layak untuk memberi cadangan dan dia terus melantik orang tu. Tak boleh. Salah dari sudut undang-undang. Bila pelantikan tu salah, maka kalaulah ada orang yang bawa ke muka pengadilan, keputusan penghakiman yang dibuat oleh mereka-mereka yang dilantik secara tak sah, apa jadi? Rosaklah badan kehakiman. Jadi inilah paksi awal yang perlu diperbetulkan terlebih dahulu. Okey? Ya, silakan. So, adakah ini bermakna sebelum ni Peguam Negara berkompromi dengan kebijakan yang ada? Ya. Saya boleh katakan bahawa cadangan daripada pasukan petugas khas ialah supaya Tan Sri Tommy Thomas didakwa. Sebab banyak salah laku dia. Salah laku dia tidak bertindak profesional, boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Salah laku dia mendedahkan akta rahsia rasmi, perkara-perkara yang dia dah angkat sumpah tak boleh dedahkan, perbualan dia dengan Perdana Menteri, perbualan dia dengan Kebawah Duli Yang di-Tuan Agong,